Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan membentangkan sebuah tugasan buku pelajaran yang bertajuk Salah Faham Tentang Islam. Sebelum saya mulakan, saya akan menggunakan ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama, Muhammad Nur Imaduddin bin Najmullah, iaitu saya sendiri. Yang kedua, Muhammad Izan Hafiz bin Abdul Rahman, Muhammad Mujahid bin Muhammad Nur dan Muhammad Khalil Hakimi bin Ayub Kamaruddin. Baiklah, buku yang kami akan rumuskan berkaitan dengan tajuk adalah buku Salah Faham Terhadap Islam yang dikarang oleh Muhammad Qutb. Buku ini telah diterjemahkan oleh Yusof Zaki Yaakob. Seterusnya, ini adalah muka depan dan muka belakang untuk buku ini. Baiklah, bab yang pertama saya akan bahaskan adalah adakah agama sudah lapuk? Poin yang pertama ialah golongan yang tidak mempercayai tentang kewujudan Allah SWT. Golongan ini juga dikenal sebagai atheist. Terma atheisme diambil daripada bahasa Yunani iaitu atheos yang bermaksud tanpa Tuhan. Kewujudan gaya fikir atheisme sebenarnya sudah lama wujud pada setiap zaman. Mereka bukanlah satu agama, namun satu gaya fikir yang terhasil daripada akal yang mula menyimpang daripada lumrah dan fitrah. Sebahagian pengkaji berpendapat zaman awal kegemilangan pemikiran atheisme ialah ketika zaman Renaissance atau lebih tepat pada abad ke-18. Ketika itu, ramai yang bangga mengisytiharkan dirinya sebagai ateis. Perjuangan pemikiran ateisme adalah sekadar bersandarkan rasional yang dipaksakan kepada pengikut mereka agar menerimanya dan menganutinya. Pada mereka, Tuhan yang didakwa seluruh agama tidak dapat dicapai melalui 5 panca indera, iaitu tidak dapat dilihat, disentuh, didengari, dihidu dan dirasai. Oleh itu, Tuhan dikatakan tidak benar-benar wujud melainkan hal yang direka semata-mata. Di era moden ini, mereka juga mendakwa bahawa Tuhan juga tidak ditemui dengan alat dan mesin yang canggih. Hal ini menyebabkan keyakinan mereka lebih kuat bahawa Tuhan itu tidak wujud. Jika kita mendengar hujah ini, kita akan merasakan ada benarnya dakwanan mereka. Namun kita perlu sedar sedikit saja hati kita berkata demikian, maka akan tergelincirlah iman kita. Kita sebagai orang Islam meyakini kewujudan Allah SWT kerana sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat Islam terdahulu. Hakikatnya, kita perlu sedar pembuktian sesuatu yang wujud tidak terhad kepada 5 pancar indera saja. Sebaliknya, khabar yang mutawatir atau pemberatuan daripada ramai orang sehingga sukar dinafikan, khabar itu juga merupakan satu kaedah pembuktian kewujudan. Sebagai contoh, kewujudan gunung tertinggi di dunia iaitu Gunung Everest yang diyakini oleh semua orang, namun betapa ramai yang belum membuktikan kewujudannya dengan 5 panca indera. Lalu adakah jika kewujudan Gunung Everest tidak dibuktikan dengan 5 panca indera, maka ia tidak wujud? Sudah tentu ia yakin ia wujud. Soalnya, daripada mana keyakinan itu wujud? Jawabnya ialah daripada seseorang yang pernah mendakinya kemudian menceritakan kisahnya kepada media, di samping ramai pengkaji yang sudah mendokumentasikan hasil kajian mereka berkaitan Gunung Everest. Oleh kerana ramai yang mengkhabarkan kepada kita tentang kewujudannya, maka kita yakin ia wujud. Demikianlah juga dengan kewujudan Allah SWT yang sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah yakin dengan kewujudan Allah SWT dengan pelbagai mukjizat yang diberikan kepada baginda. Kemudian dikhabarkan kepada para sahabat Nabi sehingga sampai pada kita sekarang. Khabar kewujudan Allah SWT adalah mustahil untuk dinafikan. Dengan demikian, kita yakin kewujudan Allah yang termasuk dalam hal ghaibiyat yang mesti diyakini setiap orang Islam. Hakikatnya, dakwaan golongan ateisme sekadar dakwaan palsu dan penyelewengan fakta. Atas sebab itu, saya menyatakan ateisme tidak mempunyai hujah melainkan kenyataan yang dipaksakan ke atas pengikut mereka. Poin yang kedua ialah mengamalkan Islam secara menyeluruh. Islam merupakan agama atau sistem hidup yang menyeluruh atau disebut juga sebagai istilah syumul. Islam adalah satu sistem hidup yang lengkap, iaitu setiap aturannya berkaitan dengan semua aspek dalam bidang kehidupan manusia. Daripada sebesar perkara hinggalah sekecil-kecilnya. Bagi seorang Muslim, bimbingan Islam ini mencukupi semua keperluannya kerana Islam sudah mengatur kehidupan manusia dengan lengkap yang meliputi aspek akidah, ibadat, akhlak, ekonomi, politik, kemasyarakatan, kesihatan, kebudayaan, bahasa, seni, pengetahuan, hubungan antarabangsa, dalam sekitar falsafah, sains, undang-undang dan sebagainya.
Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan mengenai Islam sebagai agama yang kekal, bersifat umum dan menyeluruh sebagaimana dalam surah Sabah ayat 28, dan kami tidak mengutuskan kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita dan sebagai pemberi peringatan. Dalam ayat seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman mengenai Al-Quran yang diturunkan kepada manusia sebagai pelengkap dan penerang atas sesuatu perkara yang menjadi kemusykiran dalam surah Al-Nahl ayat 89, iaitu dan kami menurunkan kepada Al-Quran untuk menjelaskan setiap sesuatu. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir membawa ajaran Islam yang lengkap dan sempurna untuk semua umat manusia di dunia ini. Risalah adalah abadi yang berkekalan hingga ke hari kiamat dan meliputi seluruh alam. Risalah ini membawa hidayah yang paling lengkap kepada umat manusia. Ini menunjukkan Islam adalah sesuai dengan setiap zaman. Segala sesuatu yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis adalah panduan yang jelas dan sesuai. Yang berubah adalah kaedah hukum, ibadat atau syariat, bukannya akidah. Sebagai contoh, Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab di bumi Makkah dan Madinah bukanlah semata-mata untuk orang Arab di Makkah saja. Namun, yang diterangkan mengenai penduduk di sekelilingnya adalah merujuk kepada orang yang berada di luar dari bumi Makkah, misalnya benua Asia, Eropah dan lain-lain termasuk Malaysia. Ia menunjukkan Islam tidak ada batas padan dan tidak ditadbir oleh faktor bentuk muka bumi dan sepadan sesebuah negara atau tempat. Malangnya, sesetengah daripada masyarakat merasakan kepimpinan merasaskan agama Islam adalah tidak relevan pada zaman kini. Kita harus sedar semua peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kita adalah perkara yang memberikan kebaikan kepada kita, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 216, iaitu boleh jadi kamu membenci sesuatu pada ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu mencintai sesuatu pada ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini menerangkan bahawa perkara yang kita suka tidak semestinya baik dan perkara yang kita tidak suka tidak semestinya tidak baik. Kesimpulannya, golongan artis ini perlu dibendung seawalnya sebelum terbukanya ruang serta pintu lebih luas kepada penyaluran agama. Kita juga dapat disimpulkan bagi golongan ini bahawa hidup mereka hanyalah untuk memuaskan nafsu mereka sahaja, dan mereka hidup berpandukan nafsu sehingga sanggup menggunakan pemandangan yang tidak masuk akal. Mereka gagal untuk menggunakan akal mereka sepenuhnya yang digunakan oleh Allah SWT. Syiar Islam perlu ditegakkan walaupun ditentang pada awalnya. Akhirnya, syiar Islam akan tetap bertegak, malah dikagumi penganut sendiri maupun musuh Islam. Walaupun terdapat segelintir umat Islam yang keliru dan secara tidak langsung menjadi ekstrim dalam beribadat dan mengangkat syiar Islam, akan tetapi akhirnya ego kelompok ini mampu ditundukkan dengan undang-undang dan fatwa kontemporari. Walaupun janggal pada awalnya, akhirnya semua menyedari bahawa cara hidup perlu diubah. Cara beribadat jadi berbeza dan harus memperhatikan nombor baru dalam kehidupan seharian. Di sinilah letaknya keindahan dan kesyumulan Islam. Boleh berubah dan diubah melalui dari turunnya Nabi Adam AS hingga hari kiamat. Baiklah, seterusnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang saya dapati dalam bab ini adalah isi yang padat dan penceritaan yang mudah difahami. Dan seterusnya, untuk kekurangan adalah banyak kesalahan ejaan perkataan dan suatu ayat yang tidak tersusun. Baiklah, seterusnya bab yang kedua yang saya akan bahaskan adalah Islam dan zakat. Baiklah, apabila kita sebut pasal zakat, sudah tentu ia akan dikaitkan sesuatu harta pemberian kepada golongan yang layak menerimanya. Dan zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan semestinya ia adalah perkara yang wajib bagi yang mampu. Tetapi ada segelintir masyarakat yang salah faham tentang zakat. Sebagai contoh, golongan komunis dan koncu-koncu penjajah yang mengejek tentang sistem zakat. Mereka beranggapan bahawa zakat hanyalah ihsan orang kaya kepada orang-orang miskin. Definisi zakat tidaklah seperti itu, di mana mereka beranggapan bahawa zakat hanyalah derma yang sukarela dan tidak diwajibkan oleh undang-undang kerajaan. Zakat bukan hanyalah bersedekah, malah ianya adalah satu perkara wajib, dan jika keengganan individu yang tidak membayar zakat adalah dianggap kafir dan murtad. Mengikut sepakatan ulama-ulama menyatakan darah mereka halal untuk dibunuh jika mereka tidak bertaubat. Oleh itu, jika zakat hanyalah sedekah ataupun ihsan sukarela untuk menerima,
sudah pasti hukum sedemikian tidak dilaksanakan. Dari segi bahasa, zakat bererti bersih, suci, subur dan berkembang. Manakala dari segi syarak, zakat ialah meluarkan sebahagian daripada harta yang tertentu kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syaratnya. Dalam Al-Quran juga Allah telah menyatakan tentang zakat dalam surah At-Taubah ayat 109 yang bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakanlah untuk mereka. Ayat ini menerangkan dengan mengeluarkan zakat dapat membersihkan dosa-dosa orang-orang yang mengeluarkan zakat. Seterusnya, poin yang kedua ialah zakat dapat meringankan beban golongan miskin. Dalam satu aspek lain, pemberian sedekah samalah dengan pemberian zakat, iaitu selagi adanya golongan fakir miskin dalam masyarakat, maka selama itulah mereka pasti dibantu dengan segala cara untuk membolehkan mereka mencapai kenikmatan hidup. Tetapi ini bukanlah pula bererti bahawa masyarakat Islam harus selama-lamanya mempunyai golongan fakir miskin. Malah apabila penggemar masyarakat Islam telah tiba kepada satu peringkat yang tertinggi, seperti di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pada zaman itu tidak ada lagi golongan fakir miskin yang memerlukan pemberian zakat dan sedekah. Dan ketika itu, zakat dan sedekah hanya akan digunakan untuk peruntukan penting yang diperlukan oleh setiap masyarakat di dunia, iaitu peruntukan untuk membantu orang-orang Islam yang tidak mampu bekerja kerana sesuatu sebab yang tertentu seperti sakit ataupun tua. Islam juga tidaklah mengajarkan umatnya bergantung daripada bantuan sedekah dan ihsan orang. Namun, kerajaan Islam perlulah memberikan pekerjaan kepada orang yang menganggur bagi yang mampu untuk bekerja. Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW, datanya seorang lelaki yang ingin Rasulullah SAW untuk membiayainya kerana tidak mempunyai pekerjaan, tapi tindakan Rasulullah SAW adalah dengan memberinya sebilah kapak dan seutas tali dan menyuruhnya melakukan pekerjaan, lalu disuruh kembali kepada baginda untuk menunjukkan hasil. Kisah ini boleh dijadikan teladan bahawa Rasulullah SAW menunjukkan bahawa Islam mengajarkan untuk kita berusaha dan tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada sesiapa untuk menyara diri bagi yang mempunyai tenaga fizikal untuk bekerja. Hal ini adalah perkara berkewajipan bagi sebuah kerajaan memberikan pekerjaan kepada lelaki yang tidak bekerja supaya tiada yang menganggur. Baiklah, untuk kesimpulannya, zakat ialah antara entiti yang penting dalam pembangunan sosial. Zakat banyak memberi faedah kepada golongan asnaf khususnya dan kepada semua lapisan masyarakat umumnya, dan bukanlah seperti yang disalahertikan oleh sesetengah golongan. Sesuai dengan pensyaratannya di dalam Islam, zakat memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial. Secara tidak langsung membuktikan kesempurnaan Islam sebagai cara hidup yang terbaik. Baiklah, seterusnya, kelebihan dan kekurangan yang saya dapati dalam bab ini adalah, kelebihannya adalah isi yang ringkas dan padat. Yang kedua, pencitraan yang mudah difahami. Seterusnya, kekurangan yang dalam bab ini adalah gaya bahasa yang kurang menarik dan kosakata yang salah. Baiklah, itu saya daripada saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, insyaAllah saya akan meneruskan tajuk yang seterusnya. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Hakimi bin Ayub Kamarudin. Nombor metrik D193117771. Islam dan sistem kelas. Apa itu sistem kelas? Sistem kelas merujuk kepada sistem stratifikasi di mana individu dalam masyarakat dibahagikan kepada pelbagai kelas berdasarkan faktor-faktor yang berbeza, seperti ekonomi, profesion dan lain-lain. Dalam kebanyakan masyarakat, terdapat 3 kelas utama, iaitu kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah. Baik, apakah perbezaan utama sistem kelas dan sistem kasta? Walaupun sistem kasta dan sistem kelas masih lazim di negara kita, terdapat perbezaan yang jelas antara kedua-dua sistem. Sistem kelas ditemui di banyak negara yang mempunyai kekayaan dan mempunyai terutamanya dari segi pendapatan dan peluang pekerjaan.
Sistem kasta didapati terutamanya di India yang unik dalam erti kata bahawa orang dilahirkan dalam kasta tetap ditahbiskan untuk hidup di dalamnya semua hidup mereka. Dengan India memperoleh kemerdekaan dan peluang pekerjaan meningkat bagi mereka yang dipunyai oleh kasta yang lebih rendah melalui sistem tempahan. Sistem kasta juga dikenali sebagai kubu kuat ataupun peraturan sistem. Dan sistem ini juga digunakan untuk semua anggota kasta. Baik, sistem kelas dari sudut Islam terbahagi kepada 3. Baik, apakah itu ketiga-tiganya? Yang pertama ialah tarbiyah. Sistem kelas menurut tarbiyah iaitu kalimah tarbiyah ini berasal daripada kata dasar rabba, iaitu bermakna mengasuh, memelihara dan memimpin. Ia juga merujuk kepada proses perkembangan potensi individu, mengasuh atau mendidik untuk menuju kepada satu keadaan yang selesa dan matang. Sistem kelas dengan cara yang kedua iaitu sistem ta'lim. Apa itu sistem ta'lim? Kalimah ta'lim berasal daripada konotasi alimah, iaitu mengetahui, memberitahu, melihat, mencerap dan menganggap. Ia merujuk kepada proses menyampaikan atau menerima ilmu pengetahuan yang kebiasaannya didapati melalui latihan, arahan, tunjuk ajar atau lain-lain ataupun bentuk pengajaran. Yang ketiga iaitu ta'dib, berasal daripada kalimah aduba, memperhalusi, berdisiplin dan berbudaya. Ia juga merujuk kepada proses pembinaan watak dan pengajaran asas-asas penting untuk hidup bermasyarakat. Ini termasuklah memahami dan menerima prinsip yang paling asas sekali iaitu keadilan. Baik, ini merupakan pendapat Hastad Al-Attas. Baik, apakah perbezaan antara sistem kasta dan sistem kelas? Definisi sistem kasta dan sistem kelas. Baik, sistem kasta adalah sistem di mana orang dilahirkan dengan kasta yang berlainan dan harus hidup di dalamnya sepanjang hayatnya. Manakala sistem kelas pula merujuk kepada sistem stratifikasi di mana individu dalam masyarakat dibahagikan kepada pelbagai kelas berdasarkan faktor-faktor yang berbeza seperti ekonomi, profesion dan sebagainya. Ciri-ciri sistem dan sistem kelas ataupun kasta. Sistem kasta menghasilkan ketaksamaan lebih daripada sistem kelas. Baik, manakala sistem kelas juga membiak ketidaksetaraan. Sistem kasta tegar dan anda kekal dalam kasta anda dilahirkan sepanjang hayat anda. Sistem kasta merupakan satu pengharapan untuk maju ke kelas yang lebih tinggi melalui kerja keras dan mengumpul kekayaan. Dan sistem kelas juga adalah merupakan sistem kelas semakin penting. Baik, seronok saya untuk mengongsikan sebuah kisah teladan mengenai sistem kelas. Iaitu sejarah telah menyaksikan bahawa kekayaan-kekayaan di dalam masyarakat Islam sentiasa berpindah satu tangan ke satu tangan yang lain tanpa bertumpuk tangan segolongan orang-orang yang tertentu sahaja. Satu hakikat paling penting yang patut kita tegaskan sekali lagi di sini ialah kuasa perundangan. Islam bukan milik satu golongan manusia yang tertentu. Kerana di dalam pemerintahan Islam, tiada seorang pun yang berhak mengatur undang-undang menurut selera dan mizajnya. Malah di dalam pemerintahan Islam, undang-undang ilahi yang diturunkan dan langit harus menjadi undang-undang yang memerintah seluruh rakyat jelata. Tanpa memilih bulu dan kasih dan tanpa menganai seseorang pun. Dan di sini ternyatalah bahawa di dalam Islam tidak terdapat sama sekali kelas-kelas di dalam masyarakat kerana wujudnya kelas-kelas itu mempunyai hubungan yang rapat dengan hak istimewa. Memegang teraju membuat undang-undang dan apabila hak istimewa ini tidak ada dan apabila tiada seorang pun yang berhak membuat undang-undang sendiri untuk melindungi kepentingan-kepentingan dirinya dengan mengenepikan kepentingan-kepentingan orang lain,
maka tiadalah lagi erti wujudnya kelas. Tujuan dua ayat Quran yang kami sebutkan ini di permulaan bab ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah melebihkan pendapatan rezeki setengah kamu di antara sesetengah yang lain. Ayat yang kedua juga tafsirnya ialah, dan kami telah mengangkat darjat-darjat sesetengah daripada kamu dan di atas sesetengah yang lain. Tujuan kedua-dua ayat ini tidak lebih dan satu penjelasan terhadap apa yang sebenar berlaku di dunia ini, sama ada di negeri Islam ataupun negeri yang bukan Islam, di mana manusia tetap berbeza-beza, sama ada pangkat, darjat atau pendapatan-pendapatan hidup. Misalnya di Rusia sendiri, orang ramai mendapat gaji dan mempunyai pendapatan yang berbeza-beza. Ketua-ketua tidak sama dengan orang-orang bawahan. Pegawai-pegawai tentera tidak sama dengan para jurid-jurid. Di antara mereka tetap terdapat perbezaan-perbezaan pangkat dan upah. Ini adalah satu hakikat hidup yang perlu diterima, yang tidak dapat dielak, dan satu hakikat yang wujud di mana-mana sahaja tempat. Di samping itu, kedua-dua ayat itu pula tidak menjelaskan bahawa perbezaan itu adalah berlaku akibat dari sistem kapitalisme atau akibat sistem komunikasi atau akibat dari sistem Islam. Demikian juga ayat-ayat itu tidak mengatakan bahawa perbezaan yang diperkatakan oleh ayat itu ialah satu kenyataan atau yang hakikat berlaku di mana-mana. Dan segala apa yang berlaku di muka bumi ini sudah tentu termasuk di dalam lingkungan iradat Allah, iaitu kehendak Allah. Baik, yang seterusnya saya akan sambung bab yang bertajuk Islam dan Tamadun. Baik, apa pengertian tamadun Islam? Konsep tamadun Islam menurut Profesor Said Naqib Al-Attas, tamadun Islam membawa satu ta'rif, iaitu keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Manakala Ibn Khaldun juga menghuraikan maksud peradaban ataupun tamadun Islam ini sebagai pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai seni. Dari sudut bahasa Arab, terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam konteks tamadun Islam, iaitu Madaniyah, Tamadun, Hadarah dan Umran. Ibn Khaldun juga dalam kitabnya menyebut, yakni kitab Al-Muqaddimah, memberi erti Umran sebagai kawasan tanah yang didiami, tinggal, menetap, berkembang subur dan maju. Manakala Hadarah pula ialah satu daerah, kota, bandar, kampung atau tanah yang diusahakan. Perkataan tamadun pula membawa erti memiliki ciri-ciri hidup bandar atau bertamadun dari aspek yang diterangkan dalam ciri-ciri tamadun nanti. Baik, asas-asas tamadun Islam. Tamadun Islam mempunyai asas-asas yang kukuh dan membolehkannya menjadi satu tamadun yang hebat di dunia. Baik, apakah asas-asas tersebut? Baik, asas yang tersebut ialah yang pertama, asas akidah. Akidah juga merupakan iman atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang diikat oleh ucapan dua kalimah syahadah. Akidah merupakan asas tamadun Islam yang paling utama sekali. Kekuatan akidah dapat membantu manusia membezakan antara buruk dan juga yang baik, dan juga dapat membina tamadun dengan cara yang diredai. Manakala asas tamadun yang kedua, yakni syariah. Syariah pula merupakan asas tamadun Islam yang kedua penting selepas akidah. Ia mengandungi peraturan-peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh manusia. Sifatnya yang mutamat menyebabkan manusia tidak berhak mengubahnya. Segala masalah yang timbul semasa proses pertamadunan dapat diatasi dengan adanya syariah. Baik, asas yang ketiga iaitu akhlak. Akhlak menurut Islam adalah meletakkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk praktis. Segala perilaku dan perbuatan mestilah berteraskan keimanan untuk membina tamadun yang kukuh dan disegani. Ejen pelengkap tamadun Islam, yakni ilmu pengetahuan. Ilmu menurut Islam ataupun ilmu menurut perspektif Islam hendaklah bermula dari ilmu yang sifatnya Rabbani, yakni Rabbani bermakna ketuhanan. Keilmuan mengikut tamadun Islam merupakan nilai yang tidak terpisah dari Islam. Akidah Islam tegak di atas keilmuan. Perhatian, Islam terhadap kepentingan ilmu jelas. Islam terhadap pemberian ilmu jelas menjelaskan tidak terpisah dari Islam.
Akidah Islam juga tegak di atas keilmuan. Perhatian, Islam terhadap kepentingan ilmu jelas di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Alaq terdapat perkataan Iqra yang bermaksud bacalah, dan qalam yakni pena. Ilmu yang tinggi dapat menyuburkan daya keimanan dan pemikiran seorang pembina tamadun. Oleh kerana kepentingan ilmu memberi kebaikan masa hidup dan mati manusia, Islam mewajibkan ke atas setiap Muslim menurut ilmu pengetahuan. Seterusnya, kekuatan material. Nilai kebendaan juga penting dalam tamadun Islam kerana Al-Quran Sunnah menekankan ibadah dalam bentuk material seperti menunaikan zakat, jihad harta dan lain-lain. Kekuatan material dapat membantu dalam pembangunan bersenjataan atau pertahankan kalimah Allah dan maruah Islam. Ciri-ciri tamadun Islam. Ciri-ciri tamadun Islam amat penting bagi mewujudkan tamadun yang kukuh dan maju. Antara ciri-ciri tamadun Islam ialah: pertama, penggunaan tulisan membantu mempercepatkan proses penyebaran kebudayaan Islam dan meningkatkan perkembangan ilmu yang memberi kesan terhadap perubahan dalam semua aspek kehidupan umat. Yang kedua, kemunculan kota atau bandar bagi menampung pertambahan penduduk yang sedia ada dan yang datang untuk pelbagai aktiviti lain. Yang ketiga, wujudnya ketidakseragaman jenis bangsa yang memeluk Islam dan akhirnya turut sama-sama membentuk sebuah masyarakat Islam yang aktif dan maju. Perbezaan peranan yang dimainkan melahirkan pembahagian kerja. Seterusnya, wujudnya suatu bentuk ekonomi bandar. Wujudnya bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi keagungan generasi mengikut seperti istana-istana, masjid-masjid dan monumen-monumen penting yang lain. Kewujudan negara Islam menurut sebahagian penulis antarabangsa Islam adalah satu ciri tamadun Islam yang tidak boleh dipertikaikan kerana sebarang aktiviti orang Islam hanya boleh dilakukan dengan bebas di dalam negara Islam. Seterusnya, sumber-sumber tamadun Islam, yakni Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber yang mengarahkan perjalanan tamadun sepanjang sejarah perkembangannya. Manakala As-Sunnah membawa maksud apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat kejadian, akhlak dan sirahnya, sama ada sesudah beliau dilantik menjadi Rasul ataupun sebelum. Yakni peranan Al-Quran ialah menjelaskan perkara-perkara yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Ijtihad merupakan pencurahan daya pemikiran secara bersungguh-sungguh untuk dapat sesuatu hukum syarak mengenai suatu masalah yang tidak ada hukumnya secara qat'i ataupun secara putus. Pada tamadun asing tamadun asing juga merupakan tamadun-tamadun yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai Islam. Oleh itu, Islam tidak menolak segala hasil tamadun-tamadun asing yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai Islam. Islam bersifat terbuka kepada semua tamadun. Penutup, konsep tamadun Islam yang mencakupi pelbagai aspek jelas menunjuk bahawa tamadun Islam suatu tamadun yang lengkap dan kukuh kerana membawa Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landas ataupun sebagai matlamat. Justru itu, tamadun Islam merupakan suatu proses pembentukan yang bertolak daripada kalimah tauhid yang diikrarkan oleh setiap anggota dengan perkataan lain, iaitu ikrar menjadi kaedah sebagai asas bagi satu sistem yang lengkap dan praktik. Alasan ini dapat dikukuhkan dengan firman Allah SWT surah Yusuf ayat 40 yang bermaksud, keputusan itu hukum kepunyaan Allah dan dia memerintahkannya supaya jangan tunduk memperhambakan diri melainkan kepadanya. Itulah ad-din, agama yang benar. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Khairul Hakimi bin Aid Kamaluddin. Nombor metrik di 193117771. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafiz Babur Rahman dan nombor matriks di 193-12358. Sekarang saya akan sambung untuk menghuraikan bab Islam dan kebebasan berfikir dalam topik salah faham terhadap Islam ini. Sebelum itu, saya akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan Islam liberal. Seperti yang anda dapat lihat pada slide, liberal adalah suatu bentuk pemikiran yang bebas, terbuka dan dipandu oleh hawa nafsu dalam bidang yang pelbagai. Secara asasnya, untuk memahami konsep ini, liberalisme merupakan ancaman ideologi yang jelas bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah melalui aliran pemikiran moden yang menamakan falsafah Islam berpaksikan akal dan pemikiran Barat yang memasukkan akidah itu. Hal ini kerana golongan ini terlalu mengejar kemodenan, kemewahan, kebendaan sehingga mereka sanggup membelakangkan ajaran agama dan berpaksikan kepada kebebasan mengikut acuan Barat, iaitu bebas daripada kongkongan fikiran yang lama kepada fikiran moden dan merupakan
kebebasan yang tidak mengenal batas. Berdasarkan fakta, sejarah kefahaman liberalisme ini mula masuk ke dalam fahaman dan pegangan muslimin melalui penjajah Eropah dan juga penjajahan melalui pemikiran. Disebut sebagai Ghazwatul Fikr. Gerakan pemikiran tokoh barat mula menyerap dalam pemikiran orang Islam melalui pendekatan modernisasi serta menstrukturkan agama agar sesuai dengan modernisasi barat. Jadi terdapat beberapa isu Islam liberal yang telah dinyatakan dalam buku ini. Agendanya terbagi kepada dua. So, mari kita lihat dari aspek akidah terdahulu. Yang pertama, golongan ini berpegang kepada konsep pluralism. Konsep pluralism adalah menjadi pegangan utama dalam aliran pemikiran liberal. Pluralism agama berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep, persepsi dan respon yang tersendiri terhadap ultimate reality, seperti semua agama dianggap sama tarafnya. Kedua, mereka percaya bahawa akal manusia adalah wahyu. Aliran ini membahagi wahyu kepada dua kategori, iaitu wahyu yang bertulis dan wahyu yang tidak bertulis. Pada mereka, wahyu bertulis adalah Al-Quran dan ia adalah teks semata-mata, manakala wahyu tidak bertulis adalah akal manusia. Dan akallah yang sebenarnya menghidupkan teks Al-Quran berdasarkan tujuan, konteks suasana zaman. Yang ketiga, meragui ketulinan Al-Quran. Aliran pemikiran ini mendakwa Al-Quran diresapi dengan budaya Arab kerana orang Arab menjadi pemilik bahasa itu. Tambahan pula katanya, Nabi Muhammad SAW yang menjadi pembawa risalah juga terdiri daripada orang Arab. Mereka menyatakan bahawa kesahihan risalah tersebut tidak lagi ada kerana sebenarnya yang ada hanyalah mesej budaya Arab. Dari aspek syariah pula, liberalisme mempersoalkan metodologi pentafsiran Al-Quran dan Al-Hadis. Aliran pemikiran ini mempersoalkan cara atau metodologi pentafsiran Al-Quran yang digunakan pakai kini. Dengan slogan membuka dan membebaskan tafsiran Al-Quran. Aliran pemikiran ini menggunakan pendekatan takwilan sendiri terhadap beberapa ajaran Al-Quran yang jauh berbeza dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Contohnya, mereka mendakwa syurga dan neraka tidak wujud, melainkan kesan psikologi, kegembiraan dan kesihan manusia. Hari akhirat ditafsirkan sebagai tidak wujud, melainkan satu fasa untuk manusia mencapai satu tingkatan kepada tingkatan yang lebih matang dan sempurna. Selain itu, mereka menggesa tafsiran baru terhadap konsep ibadat. Aliran pemikiran ini juga berpegang kepada membuka dan membebaskan tafsiran Al-Quran sebagai alasan untuk memajukan umat Islam dan menganjurkan agar teks-teks Al-Quran menempuh proses dekonstruksi bagi membolehkan tafsiran-tafsiran baru dibuat. Di samping itu, kriteria dan akhlak kenabian turut dipertikaikan oleh golongan ini. Aliran pemikiran ini secara sinis mengkritik sifat nubuwah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan ia tidak lain hanya sebagai kemampuan kepimpinan seorang manusia ke atas manusia lain atau terpanggil leadership value. Justru sesiapa pun boleh mempunyai sifat nubuah tersebut untuk memimpin manusia ke arah ciri-ciri yang baik. Malah mukjizat seperti peristiwa Isra dan Mi'raj dianggap sebagai bahan cerita yang sengaja diperbesarkan oleh pengikut baginda yang taksub, sedangkan ia hanyalah sekadar mimpi yang tidak terjadi di alam realiti. Okey, kesimpulannya, ideologi liberalisme muncul atas asas kebebasan individu sebagai tindak balas terhadap pemerintahan kuku besi, feudalisme dan teokrasi yang menjadi pengalaman pahit masyarakat barat selama lebih kurang 1000 tahun yang lalu. Fahaman ini memberi penekanan yang mendalam terhadap kebebasan individu, sikap keterbukaan, meraihkan kepelbagaian dan dalam masa yang sama menekankan konsep kesetaraan dan kesaksamaan.
Gerakan Islam liberal yang terinspirasi daripada ideologi liberalisme pula diwujudkan atas asas untuk membebaskan umat Islam daripada belenggu kewujudan dan keterbelakangan yang diakibatkan oleh fahaman konservatisme dan fundamentalisme agama. Melalui penghargaan terhadap kepelbagaian pandangan, pembukaan pintu ijtihad, perjuangan hak asasi manusia serta mempertahankan kebebasan. Kesemua cita-cita yang digariskan ini sebenarnya bertepatan dengan ajaran Islam. Namun, ia dilakukan dengan cara yang menyanggah dan meruntuhkan tradisi keilmuan para ulama yang telah diwariskan sejak zaman berzaman. Pintu ijtihad dibuka seluas-luasnya kepada sesiapa sahaja dan perkara-perkara yang sudah disepakati oleh para ulama sejak zaman berzaman juga cuba dirungkai oleh golongan ini atas nama ijtihad. Fahaman kebebasan dan hak asasi yang diperjuangkan pula nampaknya hanya menceduk daripada teori-teori barat. Sementara Islam mengiktiraf hikmah dan mengambil manfaat produk yang baik daripada mana-mana tamadun lain, Islam juga mengajar agar kita menyaring terlebih dahulu pemikiran-pemikiran barat dan memastikan ia benar-benar selari dengan pandangan alam ataupun worldview Islam. Telah sekian ramai pemikir-pemikir Islam yang menghasilkan buah fikiran yang tuntas dalam isu kebebasan dan hak asasi manusia. Antaranya Syekh Muhammad Al-Ghazali, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Ahmad Al-Raisuni dan Prof. Muhammad Imarah, yang pastinya perlu ditelaah dalam memformulasi teori kebebasan yang selaras dengan ajaran Islam. Oleh yang demikian, sudah menjadi tanggungjawab setiap Muslim untuk berhati-hati daripada terjebak dengan pemikiran Islam liberal ini. Pelbagai pendekatan, usaha dan strategi dakwah boleh dilakukan oleh agensi-agensi agama serta pendakwah masa kini dalam menangani serta menangkis ancaman aliran pemikiran tersebut, sama ada di peringkat kawasan penempatan sehinggalah ke peringkat nasional. Bagi pihak masyarakat, mereka perlu mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam daripada guru-guru agama yang mempunyai tauliah dan berautoriti. Dengan ini, dapatlah menjadi benteng daripada terpedaya dengan corak pemikiran Islam liberal tersebut. Masyarakat juga perlu memainkan peranan yang efektif, sikap accountability pada agama dan ambil tahu bukan sekadar untuk diri sendiri, malah saling mengingatkan antara satu sama lain tentang bahayanya gerakan ini dan betapa pentingnya untuk kembali dan memahami ajaran Islam yang sebenar dalam kehidupan seharian. Okey. Di sini saya boleh ulaskan fokus bab Islam dan kebebasan berfikir ini membincangkan tentang pengenalan kepada liberalisme, isu liberalisme dan kesannya kepada masyarakat serta cara mengatasi serta menjawab salah faham mereka terhadap syariat Islam. Bagi mereka, kebebasan adalah hak yang dibangunkan atas kepentingan kebenaran semata-mata dan ia dapat diperolehi melalui kekuatan fizikal dan akal semata-mata. Dalam bidang ekonomi liberalisme, mereka mengharuskan segala amalan riba serta sebarang unsur yang berbentuk riba. Contohnya, bank-bank dan syarikat milik Rothschild, Rockefeller dan Warburg telah memberi sokongan penuh kepada aliran liberalisme serta mengeksploitasikan kegiatan ekonomi berunsur riba. Dalam hal ini, pihak pemerintah berkewajipan melindungi rakyat kerana pada pandangan mereka, negara terbentuk untuk menjaga hak asasi setiap individu dan negara perlu terpisah dari agama dan pemikiran mazhab sedia ada. Secara umumnya, penulis menggunakan pendekatan isi yang sesuai dengan sirah Islam yang boleh diteladani, terutamanya kisah penindasan agama Islam yang dibawa Nabi semasa dakwah serta kisah pemerintahan para sahabat. Contoh penentangan terhadap liberalisme yang dapat kita ambil daripada buku ini adalah Khalifah Umar menyatakan bahawa jika kamu dapati pemerintahanku menyeleweng, maka hendaklah kamu membetulkannya. Dan ada orang awam menjawab, demi Allah, jika kami dapati saudara menyeleweng, kami akan betulkan saudara dengan mata pedang. Tetapi pada pendapat saya, dalam memberi gambaran yang lebih mendalam mengenai situasi ketika itu, wajar bagi penulis supaya menjadikan gambar
maklumat dan data ilmiah daripada masa ini juga yang boleh direlate melalui persembahan yang secukupnya. Hal ini kerana buku ini adalah terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Jadi ada sesetengah penggunaan gaya bahasa yang sukar untuk difahami. Saya rasa buku ini sesuai dijadikan rujukan umat sejagat. Ianya bertujuan untuk menjelaskan persepsi negatif yang terdapat dalam masyarakat semasa tentang dunia Islam. Adalah diharapkan ia dapat dimanfaatkan dalam menjamin mutu kehidupan yang beradab dan harmonis dalam proses globalisasi kini. Semoga keupayaan syariat Islam yang ditampilkan mampu menangani pelbagai cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia. Baiklah, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada ahli seterusnya untuk membentangkan tajuk lain yang ada dalam buku ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama diberi adalah Muhammad Mujahid bin Muhammad Nur. Saya daripada program Diploma Teknologi Maklumat Metrik D1821071. Pada hari ini saya akan membentangkan bagi subjek pengajian Islam untuk pembentangan terakhir dengan tajuk salah faham terhadap Islam. Okey, kalau nak mengkaji seluruh bab berkaitan dengan salah faham terhadap Islam memang banyak, mengambil masa yang panjang. Jadi oleh itu sebabnya saya memilih satu subtajuk, iaitu kaitan dengan Islam dan masyarakat bukan Islam. Okey, untuk mengetahui semua, masyarakat bukan Islam ni kelihatan banyak yang mereka salah faham terhadap agama Islam sendiri. Ada beberapa sebab yang mereka salah faham, yang mereka mengatakan Islam ni kelihatan agama yang sangat kejam atas sebab-sebab tertentu. Seterusnya, Islam juga dikatakan sebagai agama yang tidak adil. Dan yang terakhir adalah Islam dikatakan agama yang sangat berkira. Okey, sebab apa dikatakan sangat kejam? Kerana mereka mengatakan undang-undang bagi mahkamah terhadap agama Islam sendiri, iaitu seperti yang kita tahu adalah hukum hudud. Dan kita tengok hukum hudud ni, dia punya hukuman, contoh macam potong tangan bagi yang mencuri, pancung dan sebagainya. Kelihatan orang bukan Islam ni dilihat perkara-perkara tersebut macam satu tindakan yang sangat kejam yang boleh memudaratkan seseorang. Seterusnya, mereka mempersoalkan berkaitan dengan kita berpuasa di dalam Islam ni, dan diperintahkan kepada kita untuk berpuasa sebulan, iaitu pada bulan Ramadan. Bagi mereka itu macam sesuatu yang kejam kerana tak membenarkan umatnya untuk makan pada waktu siang. Ya, mereka katakan itu sebagai satu tindakan yang kejam. Kemudian dikatakan agama yang tidak adil kerana bagi orang lelaki aurat dia sebahagian, tetapi bagi wanita aurat dia hampir satu badan. Wanita yang bukan Islam sendiri yang mengatakan itu tidak adil kerana mereka tidak diberi kebebasan untuk berpakaian. Mereka kena tutup satu badan, waktu panas tak tahan, tak boleh buka. Mereka macam mempersoalkan yang ni. Jadi mereka katakan kenapa perempuan hampir satu badan kena tutup tapi lelaki tidak. Mereka persoalkan sedemikian. Seterusnya, para wanita kaum Islam juga mengatakan wanita tidak dibenarkan menjadi pemimpin. Kenapa kalangan lelaki saja yang boleh jadi pemimpin? Sebab dalam Islam sendiri, nak pilih pemimpin adalah daripada kalangan lelaki. Okey. Yang terakhir adalah Islam agama yang berkira adalah disebabkan pembayaran zakat. Mereka mengatakan agama Islam ni kena membayar zakat baru cukup. Tapi hakikatnya bayar zakat ni bukan daripada seluruh golongan. Ada golongan-golongan tertentu sahaja yang diwajibkan untuk membayar zakat. Dan yang terakhir, dikatakan umat Islam ni memerintahkan agama bukan Islam untuk membayar jizyah. Itu juga dikatakan agama Islam ni sebagai agama yang berkira. Disebabkan kesalahfahaman yang bukan Islam terhadap agama Islam sendiri atas perkara-perkara yang saya sebut sebentar tadi, bagi hukum wujud, kenapa hukum ini dijalankan, tindakan yang dalam hukum wujud ini nampak begitu kejam adalah kerana sebagai amaran yang tegas, dilakukan itu supaya orang yang lain tidak semudah-mudahnya untuk melakukan kesilapan. Seterusnya, hukum wujud ni dia bukan sewenang-wenangnya untuk dijatuhkan.
haruslah mempunyai syarat-syarat tertentu. Dah cukup syarat baru boleh jalankan hukuman tersebut. Contohnya, kalau perbuatan zina, paling kurang pun ada 4 orang saksi. Bila disahkan kesilapan tersebut baru dijatuhkan hukuman. Dan kemudian hukum wujud ni juga adalah salah satu cara untuk elakkan perkara yang sama berlaku. Dalam English mengatakan banana not split to time. Okay. Sebab apa? Contoh bagi kesalahan orang yang mencuri, okay, dijatuhkan hukuman potong tangan kerana bila orang dah dipotong tangan ni, macam mana dia nak mencuri? Okay, itulah dikatakan macam tu. Tapi kalau kita fikir logik, kalau tak jalankan hukum wujud ni, orang tu dah jatuh hukuman contoh macam penjara 10 tahun sekalipun, selepas dia dibebaskan tu, tak mustahil dia boleh mencuri kalau niat dia masih tak betul, niat dia masih nak mencuri sebab dia masih ada tangan. Itulah salah satu sebabnya hukum wujud ni dijalankan. Dan ada juga dalil yang mengatakan, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka dengan 80 sebatan, dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. Bagi penafian untuk sebab salah faham atas orang bukan Islam terhadap orang Islam, kenapa umat Islam ni diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan? Antara salah satu sebabnya adalah untuk menyihatkan tubuh badan. Dengan cara apa? Dengan rehatkan sistem-sistem dalam tubuh badan kita ni. Dah hampir 11 bulan kita asyik makan sahaja, dia tak rehat, jadi sebulan saja yang agama Islam perintahkan untuk kita menjaga makanan kita. Jadi dengan merehatkan selama sebulan, insyaAllah sistem badan kita akan lebih baik dan lebih mudah untuk diproses. Seterusnya, disebabkan kita bulan puasa, kita akan elakkan daripada makan, kita juga akan perbanyakkan beribadat kepada Allah SWT. Banyak kita boleh buat dalam puasa ni, baca Al-Quran, berzikir, solat sunat, perkara-perkara sunat kita boleh perbanyakkan pada bulan Ramadan ni. Seterusnya, orang yang berpuasa ni juga dia boleh mengawal nafsu dia. Manusia ni mempunyai nafsu tau, terutama sekali nafsu makan. Kalau makan tu kita makan sikit-sikit tak apa, tapi kalau nafsu makan tak terkawal, kita boleh ambil dalam 2-3 pinggan. Itu dah merosakkan pemprosesan dalam badan. Sebab ni itulah disebabkannya umat Islam ni menyuruh umatnya berpuasa selama sebulan dalam 12 bulan. Ada hadis mengatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah perisai, iaitu pelindung, maka janganlah berkata yang keji dan janganlah melakukan sesuatu perkara yang bodoh. Dan jika ada seseorang memusuhi atau mencela, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa sebanyak 2 kali, dan demi Allah diriku dalam kekuasaannya dan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah SWT lebih harum daripada haruman kasturi, kerana dia meninggalkan makanan, minuman dan nafsu syahwatnya, kerana aku puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan membalasnya, dan setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang seumpamanya. Kat situ kita boleh tengok bahawa orang yang berpuasa sini juga dapat elakkan daripada memusuhi seseorang, mencela, membuat perkara yang tidak berfaedah. Jadi masa-masa yang terluang tu kita boleh isi dengan banyakkan beribadat kepada Allah SWT. Dan jika ada sekelompok atau kumpulan-kumpulan mengajak kita melakukan perkara-perkara yang bermasa ataupun membatalkan puasa, kita beritahu sesungguhnya aku sedang berpuasa. Seperti yang riwayat hadis tersebut lah. Okey, seterusnya bagi aurat wanita hampir satu badan. Salah faham di sini, bukan sengaja agama memerintahkan supaya tutup aurat untuk kalangan wanita ni lebih banyak, kerana antara sebabnya boleh mengelakkan dia daripada berlakunya zina. Sebabnya wanita ni kalau terlalu membuka, menaikkan nafsu bagi kaum-kaum lelaki lah. Seterusnya menjaga kehormatan bagi pihak wanita, ke tak jaga aurat ni macam mereka tak ada kehormatan. Bila dah ditutup aurat ni, mereka lebih boleh menjaga kehormatan mereka. Okay? Menghindari daripada menaikkan nafsu syahwat.
salah satu sebabnya aurat wanita ni hampir satu badan. Okay. Firman Allah sendiri iaitu, wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuh badannya semasa mereka keluar. Cara yang demikian lebih baik, lebih sesuai untuk mereka dikenali sebagai perempuan yang baik. Kerana itu mereka tidak diganggu. Dan ingat, Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dalam firman Allah sendiri beritahu, jika mereka melabuhkan pakaian, mereka akan tidak diganggu dan mereka akan dilihat sebagai perempuan yang baik. Seterusnya, bagi sebab wanita tidak dibenarkan menjadi pemimpin. Okey, anda semua tahu tak sebab apa? Pemimpin ni selalu ni dia daripada kalangan lelaki. Okey, salah satu sebabnya adalah wanita ni terlalu beremosi berbanding lelaki. Okey, atas itu juga sebabnya kalau dalam perkahwinan ni talak tu dipegang oleh lelaki. Tak mustahil kalau talak tu dipegang daripada kalangan wanita, semudah-mudahnya kaum wanita menjatuhkan talak dengan disebabkan terlalu beremosi. Okey, itu salah satu sebabnya. Seterusnya kita boleh lihat Rasulullah SAW sendiri daripada kalangan lelaki. Kenapa bukan Aisyah? Kenapa bukan Khadijah? Kita boleh tengok kat situ, pemimpin ni daripada kalangan lelaki. Dan ada juga hadis yang menyatakan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada seorang perempuan. Okey, Rasulullah sendiri dah menyatakan sedemikian. Jadi wajarlah kita ambil pemimpin daripada kalangan lelaki. Dalam pada itu, okey, penafian bagi agama bukan Islam terhadap salah faham kepada agama Islam bagi memerintahkan umatnya membayar zakat. Salah satu sebabnya adalah untuk pengujian harta. Jadi, kalau dalam pengujian harta ni kita boleh lihat dalam setiap kali kita bekerja, kita tidak akan bekerja setiap masa. Ada bahagian kita akan curi tulang ke, kita akan macam apa kesempatan ke. Okey, dan situ kita dah mengakibatkan kita mengambil hak orang lain untuk mengelakkan perkara-perkara tersebut berlaku. Salah satu sebabnya dia menunaikan zakat. Okey, yang seterusnya adalah bagi menjamin kepastian dan disiplin pembayar. Okey, di sini juga ia menguji seorang pembayar tu supaya lebih berdisiplin dan bertanggungjawab untuk menunaikan zakat. Seterusnya, menjaga perasaan rendah diri para pembayar dan asnaf. Di sini kita boleh memupukkan hubungan silaturahim bagi kalangan orang kaya dan orang golongan asnaf supaya mereka lebih dapat untuk hubungkan hubungan silaturahim tu. So golongan yang kaya ni akan merasa rendah diri terhadap golongan asnaf. Mereka akan rasa belas kasihan dan mereka memberikan bantuan dengan cara membayar zakat. Dan kemudian memperkukuh syiar Islam dan semangat penyelenggaraan rukun Islam. Seperti yang kita tahu, zakat adalah salah satu yang terkandung dalam rukun Islam, iaitu rukun Islam yang ketiga, menunaikan zakat. Okay. Dalam firman Allah sendiri, dan dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, dan itu kamu akan mendapat pahala daripada sisi Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Okey, masuk kat sini, dengan membayar zakat ni akan ada manfaat-manfaat tertentu. Contohnya, kita boleh memberi bantuan terhadap golongan asnaf. Kita juga sebagai seorang pembayar zakat akan memperoleh pahala di sisi Allah. Yang terakhir, bagi sebab yang terakhir, salah faham agama bukan Islam terhadap agama Islam, iaitu agama bukan Islam perlu membayar jizyah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan jizyah? Jizyah ini di sini bermaksud pajak yang dipungut dari kalangan orang kafir yang dewasa dan berkemampuan untuk perlindungan ketenteraman mereka. Jadi kita boleh lihat di sini, jizyah ini bukan sengaja diadakan, bukan bermaksudkan agama Islam ni suka meminta-minta bayaran daripada kaum lain. Okey, ini
membawa maksud perlindungan yang melalui keselamatan jiwa dan harta benda orang berislam yang menetap di kerajaan Islam. Masih ke sini, jizyah ni akan dikenakan dan tujuannya adalah supaya orang yang bukan Islam juga diberi perlindungan oleh tentera Islam sekiranya mereka menetap di negara Islam. Seterusnya diberi tanggungjawab mempertahankan negara dan mematuhi undang-undang. Okey, jizyah ni juga diberi atas sebab memberikan bantuan ketenteraan terhadap tentera Islam bagi melindungi mereka yang bukan Islam yang menetap di negara Islam. Kecuali sekiranya mereka tidak ingin membayar jizyah, mereka perlu bersatu menjadi tentera, bersatu dengan tentera Islam untuk menentang musuh Islam. Tidak kira walaupun musuh tersebut adalah daripada kaum mereka sendiri. Okey, ada juga dalil yang mengatakan jizyah tidak diambil daripada orang yang terlalu tua, dari golongan perempuan, dari orang gila, dari orang yang lemah dan dari bekerja lemah untuk mengambil upah, dan juga tidak diambil dari golongan-golongan ahli mereka agama yang berada dalam bicara ibadat mereka. Maksudnya ke sini, jizyah ni memang diwajibkan dibayar oleh golongan bukan Islam, tapi bukan semua golongan. Maksudnya di sini jizyah ni akan diambil dan diwajibkan bayaran terhadap mereka yang berkemampuan sahaja. Kesimpulannya di sini, salah faham akan sentiasa berlaku tanpa mengira masa atau debat. Okey, jadi kita ni sebagai golongan yang beragama Islam, kita haruslah penuhi ilmu di dada supaya seandainya ada golongan-golongan yang mengada-ngadakan cerita atau salah faham terhadap agama kita sendiri, kita mampu membahas dengan menceritakan perkara yang sebenar terhadap mereka. Dari situ mereka dapat faham apa tujuan sebenar umat Islam, agama Islam perintahkan umatnya supaya melakukan sedemikian. Dan yang terakhir, umat Islam seharusnya menjadi contoh dan menunjukkan tindakan yang baik supaya umat Islam sendiri tidak dipandang serong oleh golongan yang bukan Islam. Okey, itu saja untuk pemandangan saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton video saya. Saya mohon kemaafan sekiranya saya melakukan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.